يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala memulakan majlis kita bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bersama dengan tuan-tuan mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan doa. Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Engkaulah yang maha berilmu, yang maha bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma, moga-moga Allah menambahkan ilmu kita setiap hari, saban hari, kerana itulah yang Allah seru agar ilmu itu membawa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita meneruskan bacaan kita daripada halaman keempat, di mana tuan-tuan yang ada di rumah teruskan untuk membuka mushaf, ajak dan share. Kita sama-sama membaca Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Bacaan daripada Ustaz Tirmizi ya berkaitan dengan Ummul Quran sebentar tadi, di mana apabila kita melihat kepada ayat ini sebentar tadi ialah apa yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Apabila kita baca Ustaznya sebenarnya tadi alhamdu itu, hamada itu puji dan syukur, dia ada kaitan dengan, kalau ada satu lagi perkataan bahasa Arab namanya madah. Ya, madah pun puji juga. Tetapi puji madah ini adalah daripada mulut. Alhamdu itu puji kita daripada hati yang betul tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita baca dalam solat kita. Kita betul-betul hadirkan hati kita puji pada Allah. Dan pada hari ini tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, kita puji Allah kerana kita diberikan peluang ya bersama Al-Quran. Boleh share kan ya di Facebook bagi yang berada di Facebook, dan juga yang berada di TV ya, nonton di depan kaca TV, boleh sama-sama untuk kita beritahu pada kawan ke ya, kongsi dengan kawan-kawan yang berada di rumah-rumah lain ataupun mungkin di pejabat juga ya, insya-Allah. Kita nak teruskan ya dengan bacaan kita surah ataupun halaman yang keempat. Kita tengok dahulu apakah sinopsis kita pada hari ini. Daripada ayat 17 hingga 20 ya, apakah yang kita akan lihat? Kita menyambung ciri orang-orang yang hatinya sakit, istilahnya munafik Ustaz ya. Itu 17 hingga 20. Kemudian pada ayat 21 hingga 22 perintah untuk menyembah Allah semata-mata ya, seruan kepada seluruh manusia. Dan seterusnya Allah membawa kepada kita cabaran menyusun kalimah yang serupa dengan surah terpendek dalam Al-Quran ya. Cabaran ya, dan inilah yang kita akan lihat bersama. Kita mulakan dengan bacaan ayat 17 hingga 20 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fazrul.
penonton-penonton, muslimin muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di kalangan hamba-Nya yang ramai di luar sana untuk sama-sama kita bertadabbur Al-Quranul Karim. Kerana tanpa tadabbur bagaimana kita ada kekuatan untuk kita nak beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita bersama dengan Al-Quran yang bertaraf mukjizat ini. Mukjizat. Yang pasti janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan tersesat, tidak akan terpesong selagi mana kita bersama dengan mukjizat yang agung ini. Ayat yang ke-17 hingga ke-20. Ya. Surah Al-Baqarah muka surat yang keempat. Dengan tarannum ataupun maqam seperti lagu Fatihah tadi, Fatihah. itu tarannum jiharkah. Jiharkah asalnya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, ini adalah daripada ayat 17 hingga 20 khususnya menyambung kepada halaman semalam. Ya, kita berbincang daripada ayat nombor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini bercerita tentang satu kumpulan manusia yang digelar sebagai munafik, ya, dan ini adalah satu perkara yang amat menakutkan, mengerikan, dan lebih daripada itu yang kita bincang semalam iaitu la yash'urun, ya, orang yang sakit hati yang digelar munafik ini dia tak sedar. Dan tak sedar itulah yang menyebabkan Saidina Umar dia melihat semak dengan sahabat, ya, dengan Huzaifah, ada tak nama saya dalam itu pada waktu ini, pada tahun ini, pada hari ini. Kita kena bimbang, tidak ada Huzaifah, ya, sahabat Nabi. Kita bimbang dengan kita melihat balik apakah yang Allah sampaikan, adakah kita tergolong ataupun tidak dalam golongan orang-orang yang hatinya sakit yang digelar sebagai munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat 17 ini perumpamaan bagi mereka, ada dua perumpamaan Ustaz, ya. Yang pertama pada ayat 17 dan 18 ini perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Jadi, apakah perumpamaan pertama? Ada seorang yang menyalakan api, falamma adaa'at ma haulahu, apabila terang benderang api tersebut menerangi pada sekeliling alam ini, zahaballahu binurihim. Allah
lenyapkan cahaya di kalangan mereka. Kalau kita beri perhatian, haulahu itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, kemudian binurihim itu dalam bentuk him itu mereka. Misalnya dia yang singular itu salah satunya merujuk kepada para nabi, dan pada Bani Israel ini adalah Nabi Musa. Dan binurihim ini maksudnya Allah tarik balik cahaya daripada mereka, wa tarakahum fi zulumat, ya, dibiarkan dalam kegelapan la yubsirun. Mengapa jadi begini? Kerana mereka diberikan cahaya daripada Taurat, ya, Nabi Musa bawakan pada mereka, tapi mereka kata, dia buat perangai yang semalam yang kita bincang tu. Dia kata bahawa dia nak menipu Tuhan, ya. Dia kata bahawa kita ni buat kebaikan, padahal dia tidak pun ikut kepada panduan daripada kitab. La ya'lamun, tidak, mereka tak ada ilmu, ya. Jadi kerana mereka buat begitu, sebenarnya mereka ditarik balik cahaya dalam kegelapan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau tuan-tuan yang di rumah cuba perhatikan, ada tak perkataan wa dekat situ? Tidak ada. Dia bukan summun wa bukmun wa umyun, tidak ada. Dia summun bukmun umyun, tiga sekaligus. Sekaligus Ustaz, ya. Nak ceritanya apa? Mereka itu tuli. Tuli itu apa Ustaz dalam bahasa? Yalah, dia kalau tuli maksudnya apa? Sekali ya. Pekak kan. Kalau bukmun maksudnya ialah tak boleh bercakap. Kalau umyun maksudnya buta. Maksudnya cuba bayangkan kalau, dan bila cakap mereka, katakan berada di padang pasir, ada satu kumpulan yang sedang berjalan, pekak, bisu, buta. Apa jadi Ustaz kalau kita berdua lah berjalan dalam pekak, buta, bisu? Subhanallah, kita tak tahu nak pergi ke mana, ya. Allah cakap perkara ini berlaku kepada siapa? Kepada golongan munafik ataupun orang-orang yang telah diberikan cahaya tapi dia tidak hargai. Yang kita doakan agar kita dapat Al-Quran ini, kita kena hargai betul-betul. Hargai betul-betul, dapat, dan kita belajar betul-betul, ya, cari ilmunya, kerana cahaya ini akan menyebabkan kita terhindar daripada perkara ini. Dan fahum la yarji'un, mereka tidak boleh kembali balik kepada asal. Macam kita lah Ustaz ni, kalau kita berjalan tiba-tiba jadi buta, nauzubillah, ya, bisu bekak, nak patah balik, saya nak balik ke Shah Alam, tak dapat Ustaz. Ya, nak jerit minta tolong daripada tuan-tuan dekat rumah pun tak boleh, pasal tak boleh bercakap, kan. Dan ada orang beritahu pada Ustaz Fazrul, call pun tak boleh saya dengar, dan saya nak tengok ke depan pun saya tak tahu. Subhanallah, ini perumpamaan yang Allah beritahu kepada kita. Dan diteruskan dengan ayat yang ke-19 dan 20 itu perumpamaan yang kedua. Yang tadi masaluhum tu pertama. Yang pertama, ya. Yang kedua ini yang seperti au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, iaitu kalau ada hujan, ya, gelap itu, kemudian ada petir apa sebagainya. Apa yang dibuat oleh kumpulan kedua ini, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Dia letak tangan dia, jari dia ke dalam telinga, dia takut mati, ya, dengar guruh tersebut. Dia rasakan bahawa bila bercakap tentang air, perumpamaan ini Ustaz, ya, maksudnya ialah air daripada langit, dia ada kaitan juga wahyu daripada langit. Jadi Nabi bawa risalah, dia kalau boleh dia tutup telinga, tak nak dengar. Pasal apa? Pasal dia takut nanti dipengaruhi oleh cahaya daripada Rasul. Ini pasal dia ada penyakit. Orang tak ada penyakit, dia suka, macam tuan-tuan di rumah, suka sangat dengar Ustaz Tirmizi baca Al-Quran. Tetapi kalau orang ada penyakit Ustaz, dia kata tutuplah TV tu. Kan? Tutuplah, ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan di hujung itu Allah beritahu pada ayat 20 itu, ya, Allah bercakap tentang Allah boleh je nak menghapuskan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah boleh hapuskan. Pasal mereka kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Mengapa Allah cakap kadang-kadang nampak tak nampak? Waktu dia rasa ada manfaat untuk dia, dia ikut. Tapi kalau dia rasa macam tak memberi manfaat pada dia, mengenakan dia, menzalimi ataupun menggelapkan dia, dia tak nak ikut. Dia kata qamu. Kalau dalam ayat yang ke-20 itu, Allah kata bahawa Allah boleh jadikan kumpulan kedua ni macam kumpulan pertama, ya. Jadi itu sebabnya Ustaz, ini mesej kepada orang yang hatinya sakit. Apa mesej kepada seluruh manusia? Kita baca daripada ayat yang ke-21, insya-Allah. 21. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Mana ada dua perumpamaan tadi. Betul Ustaz. Dua perumpamaan. Kalau sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat-sifat orang munafik. Munafik yang tadi Ustaz sebut tu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah.
Mereka kata kami beriman, tapi sebenarnya mereka tak beriman pun. Mereka saja. So munafik ni benda yang berkaitan dengan hati, dalam hati. Betul. Yang kadang-kadang kita kabur untuk mengenali. Allah Subhanahu Wa Taala tak kabur, Allah Taala tahu, tapi kita masih lagi kabur. Betul. Cuma dalam ayat ni menariknya Allah Subhanahu Wa Taala memberi permisalan. Nak bagi nampak jelas lagi, ni permisalan pertama dalam Quran lah, kalau menurut tertib surah. Ya, ya, betul. Mathaluhum, perumpamaan orang munafik itu seperti menghidupkan api. Kerana tujuan misal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan lagi. Sebelum ni sifat sudah. Bila bagi misal, nampak jelas. Seperti mana orang yang hidupkan api, kemudian Allah Taala tarik balik cahayanya. Yang paling takut Ustaz sebut ayat sini, wa tarakahum fi dhulumat. Allah biarkan dalam kegelapan. Maknanya dia putus hubungan kepada Allah, la yarji'u. Dia bercakap tentang zulumat itu Ustaznya, dia kegelapan. Kalau nur itu satu, kegelapan. Jadi maksudnya bila Allah biarkan kita dalam kegelapan, dia ada kegelapan level Abu Jahal, ada kegelapan level Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ada kegelapan level Firaun. Subhanallah, ini adalah satu. Manakala kat sini zulumat ni jamak. Kalau fi zulmah satu kegelapan demi kegelapan, gelap sungguh-sungguhlah. Kalau kita hari ini cuba kita bayangkan sedang penonton tengah cerah macam ni, tiba gelap sungguh, meraba-raba kita mencari pintu keluar. Hari ini kita gelap, kita mungkin stres Ustaz kan. Tapi kalau katakan besok lagi, hari ini kita dapat cahaya, kita rasa wah bestnya kan. Tapi besok mungkin ada kegelapan lain. Itu diselesaikan oleh apa? Dengan Al-Quran. Tetapi bagi orang-orang munafik ini, kita harap kita tak jadi beginilah Ustaz ya. Mereka tak menghargai, ya, malah dia main tipu-tipu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-21 Ustaz. Satu ayat. Kita lihat apa Allah Taala nak tegaskan pada ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi ini adalah ayat 21 Ustaznya. Kita nak masuk kepada topik baru ya. Nanti mungkin ada yang bertanya, dalam Quran ni dia macam topik dia masuk berubah-ubah kan? Ya. Tapi sebenarnya kita macam kita berboraklah Ustaz ya. Kalau kita berborak kat kedai kopi ya, kita takkanlah borak satu topik daripada awal sampai akhir kan. Tapi kita masih lagi boleh berborak ya. Pasal apa? Pasal yang pentingnya mesej itu penting. Mesej tu. Juga Quran ni di kepelbagaian. Ada surah seperti surah Yusuf, satu surah tentang Yusuf. Betul. Tapi ada surah yang pelbagai cerita. Ya, dan dia punya audience dia punya pendengar pun berbeza-beza sebenarnya. Ya, di mana bila katakan Allah cakap kepada orang yang kafir contohnya, kita sebagai orang yang beriman, tuan-tuan yang berada di rumah, kita boleh ambil pelajaran. Kita tak nak jadi macam orang kafir. Bila Allah cakap pasal neraka, kita kata ya Allah, aku tak nak jadi seperti orang yang diberi ataupun diazab ke neraka dengan kita banyak berdoa. Ya, jadi itu cara bila kita melihat Firaun, bukan kita kata kalau tengok Firaun kita cari mana Firaun dekat luar rumah saya, bukan begitu ya. Bila kita tengok ada cerita pasal Firaun ataupun Abu Jahal, orang yang teruk ini, sebenarnya nak tengok balik dalam diri kita, ya Allah, jangan sampai aku ada langkah-langkah yang menuju kepada perkara tersebut yang kita minta dijauhkan. Jadi dalam ayat ini Allah mula, kalau katakan ayat 1 hingga 5 kepada orang bertakwa, kepada ayat 6 ke 7 tentang orang kafir, ayat 8 9 hingga ayat 20 tentang orang munafik. Kali ini Allah bercerita kepada semua, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan juga menjadikan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Inilah seruan ya. Dan seruan ini kepada seluruh manusia. Jadi mesej ini bukan hanya untuk orang beriman, bukan sekadar tuan-tuan yang beragama Islam. Ini mesej kepada kalau ada kawan yang tak beragama Islam pun kena tengok kepada ayat ini. Jadi apa maksudnya? Allah mengajak kepada semua untuk menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan.
Allah highlightkan perkataan khalaqakum di situ pasal mungkin ada yang kata saya ni beragama lain, ya, saya ni menyembah kepada pelbagai tuhan, ya, kalau datang dari pelbagai agama lain. Tetapi sebenarnya Tuhan yang menciptakan hanyalah satu, ya, tak ada pula tuhan-tuhan yang lain tersebut. Jadi inilah satu ketauhidan yang penting yang difahami, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bawa balik kepada istilah takwa pada ayat yang kedua. Maksudnya Allah meminta kepada kita, jadilah manusia yang pergi kepada menjadi orang yang bertakwa. Istilah takwa Ustaz, maksudnya apa? Wiqayah, kita melindungi diri kita daripada masalah dengan minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kepada kita banyak sumber, ya, banyak sumber dalam hidup kita, dan salah satunya diterangkan lagi pada ayat yang ke-22, ya. Nanti kita akan baca. Tapi istilah takun ini yang kita bincangkan Ustaz, iaitu apa? Wiqayah, kita melindungi diri kita daripada masalah dengan taat pada Allah, jauhi daripada perkara-perkara yang haram daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz sekali lagi Ustaz, ya, membaca ayat 21 ini sebelum kita nak berkenalan dengan satu perkataan pada hari ini. Baik. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita baca ayat yang ke-21. Ada komen daripada Salmah Muhammad Masum, Ustaz baca Taranum apa ini? Okey. Katanya dia suka Taranum itu berbentuk bunyi jaharkah. Hari ini kalau kita buka dalam YouTube, tertaip maqam ataupun lagu jaharkah, Syekh Mishari umpamanya, dekat keluarlah bacaan-bacaan, alunan-alunan yang cukup kita kata apa, memberi semangat kepada kita. Okey, kita baca penegasan ayat yang tadi, ayat ke-21, bagaimana ini adalah bentuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, beribadahlah, ya, menyembahlah, tunduklah diri kepada pencipta kamu, ya. Jadi ini seruan kepada semua manusia. Kalau orang cakap budu itu sebagai beribadah, ya, mungkin ada yang kata bahawa saya ni beribadah ni tak faham sangatlah apa maksudnya, kan. Ataupun kalau orang cakap worship, kan, I don't want to worship God, okey, pasal tak rasakan bahawa ia relevan. Tetapi sebenarnya budu ini salah satu maksudnya ialah kita merendahkan diri, kita menjadi hamba yang penuh kelemahan. Kita mengaku bahawa kita penuh kelemahan kepada siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Dan bercakap tentang menciptakan ini, mengapa perkataan itu amat penting? Tuan-tuan nanti akan berjumpa lagi perkataan khalaqakum, ya, berkali-kali. Bila jumpa sahaja perkataan khalaqakum ini, maksudnya daripada kosong menjadi sesuatu. Daripada kosong, ya, bukan daripada yang dah ada menjadi sesuatu yang lebih baik, itu mungkin inovasi. Tetapi bila menciptakan, ya, Allah menggunakan perkataan khalaqakum, dan dalam wahyu pertama Allah bercakap tentang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menggunakan perkataan khalaq, maksudnya iaitu apa? Menciptakan. Apa kaitannya? Kerana kalau kita bercakap tentang masalah di dunia, masalah yang tidak ada diajar di Harvard ataupun di MIT ataupun di mana-mana universiti terbesar, ialah teknik mencipta manusia. Tak ada siapa yang tahu perkara tersebut. Dan selain daripada cipta, Allah juga menggunakan perkataan ja'ala, ya. Mari kita berkenalan dengan perkataan kita hari ini, ja'ala. Kita akan jumpa pada ayat akan datang. Ada beza Ustaz ja'ala dengan khalaqa? Ada, ya. Ja'ala memulai mencipta, mewujudkan, menjadikan ataupun menetapkan, ya. 340 kali di dalam Al-Quran. Bila Allah menggunakan perkataan ja'ala ini, menciptakan dengan ada fungsi, ya, dengan ada fungsi. Maksudnya bila tuan-tuan nanti kita baca selepas rehat nanti, ayat 22 itu tuan-tuan boleh baca dahulu. Maksudnya apa?
Apabila Allah gunakan perkataan ja'ala, ya, itu maksudnya Allah jadikan sesuatu itu ada fungsi yang kita kena fikir betul-betul. Apa fungsinya? Contohnya ketika tuan-tuan berehat nanti, kalau katakan sebelum ni kita bincang pasal musangking ustaz ni kan. Cuba tuan-tuan fikir betul-betul apa fungsi duri-duri yang ada dekat musangking tersebut dan kaitkan dengan ayat 22, ya. Tetapi apa yang kita nak buat sekarang, kita berehat dahulu, berehat dahulu, kita sambung balik apa kaitan musangking dengan ayat 21 dan ayat 22. My Quran Time, baca faham amal. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita pada halaman yang keempat. Saya doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah bersedia menyambung pelajaran kita. Moga-moga Allah memberkati pelajaran dan masa yang tuan-tuan gunakan untuk bersama dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan agar jauh daripada sifat-sifat orang-orang yang sakit hatinya, munafik, dan inilah yang kita akan teruskan. Sebelum itu kita nak melihat sisi tajwid bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran, untuk segmen tajwid pada kali ini kita akan membicarakan tentang apakah yang dikatakan sebagai hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid, boleh kita saksikan dia di skrin kita untuk kita lebih jelas. Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Akan tetapi hukum mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain ataupun wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Maknanya kita belajar ilmu tajwid itu ia satu fardu kifayah. Tapi bila kita baca Al-Quran, hendaklah kita menerapkan ilmu tajwid di dalamnya. Walaupun zaman Nabi tidak ada pun sebut perkataan ilmu tajwid, tak ada. Tapi ulama buat kaedah kepada kita bagaimana kita nak menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Dan alhamdulillah jasa mereka hari ini, kita sebut ba, ta. Huruf yang kita sebut itulah apa yang Nabi sebut. Ba. Huruf ta yang kita sebut pada hari ini, itulah huruf yang disebut oleh Rasulullah SAW. Huruf ta dan sebagainya. Sebab tu kata para ulama, kalaulah tidak ada ilmu tajwid, laula ilmu tajwid la da'at aswatul Quran, maka hilanglah suara Al-Quran. Kita tak tahu macam mana nak baca Al-Quran. Mungkin dapat tengok saja, mungkin dapat melihat sahaja. Hari ini alhamdulillah, itulah janji Allah Subhanahu taala, kamilah turunkan Al-Quran, kamilah yang memelihara Al-Quran. Maka alhamdulillah, keutamaan kita pada My Quran Time ialah kita nak tadabbur Al-Quran. Pun begitu bonusnya, insya-Allah orang kata apa, sampingannya juga kita boleh juga jadi sedikit-sedikit. Kita ada 604 episod. Campur dengan Jumaat, Sabtu dan sebagainya, kita jawab isu-isu yang berkaitan Al-Quran. Maka insya-Allah secaranya kita dapat memahami secara teorinya bagaimana ilmu tajwid tersebut untuk membantu dapat praktikal bacaan Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan usaha kita walaupun kecil ini dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima agar kita terus baca Al-Quran dengan bunyi, dengan cara yang paling asal Ustaz, ya. Kalau tidak nanti daripada dia kalau bertukar-tukar itu, akhirnya khuatir nanti satu hari nanti baca Fatihah tu dah dengar macam bunyi bahasa Siam pula kan, ya, disebabkan tidak mengikut pada disiplin ilmu. Dan inilah yang kita ingin teruskan, ya. Kita nak teruskan Ustaz, ya, dengan ayat yang ke-22 sebentar tadi. Kita nak meneruskan apakah sifat orang yang bertakwa itu, ya. Allah memperkenalkan siapa Allah yang menciptakan dan menjadikan. Perkataan yang kita belajar tadi, ja'ala. Mari kita tengok ayat yang ke-22, apa isi kandungannya. Okey, kita terus pada mukjizat kita, ayat yang ke-22 daripada surah Al-Baqarah, muka surat yang keempat. Satu ayat saja, ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 22 ini menyambung kepada mesej dalam ayat yang ke-21 ya. Wahai manusia, kalau ayat 21 itu beribadahlah ya, sila beri perhatian, jadilah hamba, mengaku sajalah bahawa kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apakah ayat yang ke-22? Sila beri perhatian tuan-tuan ya. Pasal ini penting, jangan bising-bising ya, jangan bising-bising, beri perhatian. Pasal apa? Pasal Allah menyatakan allazi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Firasya ini sebagai hamparan yang sifatnya lembut ustaznya, dan juga dia tidak panas bumi kita ya. Jadi tuan-tuan, apabila kita lihat perkara-perkara ini, kita dapat tahu bahawa sebenarnya ini sebagai satu nikmat daripada Allah. Cuba bayangkanlah, sebenarnya atas bumi ini mungkin tidak rata ya, ataupun panas. Contohnya kalau di planet-planet lain itu berada di punya dataran itu adalah amat panas ya. Kalau kita ketika saya mengkaji tentang Mushtari ustaz ya, pasal ada satu projek dahulu nak kaji tentang perkara tu, nak dapat oksigen di sana dan kos untuk hidup 30 orang selama 3 bulan berjuta-juta. Nak duduk dekat, nak tidur, nak apa sebagainya dekat sana, kos perbelanjaan masya-Allah berjuta-juta. Tapi kita percuma percuma ustaz ya. Firasya was-samaa binaa, dan langit sebagai binaan yang tempat menjadi tempat teduhan kepada kita ya, berteduh. Okey, dan seterusnya Allah menyatakan, ini menarik, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kalau tadi cakap tentang firash itu hamparan, dan juga dia juga diistilahkan sebagai katil ustaz ya. Sebabnya orang Arab kalau dia berkelana itu, dia dapat tidur atas tanah tu, dia dah okey dah. Kan? Kita mungkinlah nak tilam kan, dan tilam kita pun kita nak tilam yang jenis macam mana ustaz? Mesti tilam yang tak sakit badan kan. Okey, dia mesti tilam, dan tilam macam tu mahal ustaz. Betul. Yang stabil apa sebagainya kan, tebal ke nipis tu bergantung. Nak ceritanya, cuba bayangkan kalau bumi ini dia macam tu, kita beli tilam yang begitu pun kita mungkin kena design tilam yang macam tu juga untuk pastikan rata ustaz. Kalau tidak, saya tidur malam tadi sakit badan, mungkin tak bersiaran dalam My Quran Time pada hari ini pasal sakit badan. Dan isu sakit badan ini Allah simpulkan dalam perkataan al-ardha firasya, bumi yang menjadi hamparan, was-samaa binaa, dan perkara yang kedua, wa anzala minas sama, Allah menurunkan air. Menurunkan air. Apa maksud menurunkan air di sini? Daripada air, daripada langit ini keluar buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Menjadi rezeki kepada kamu. Apa maksudnya? Pasal tuan-tuan kena beri perhatian ya. Jangan bising-bising, okey. Bahawa sebenarnya bila bercakap tentang buah-buahan ini, ustaz, kalau kita cakap tentang musangking tadi, kita ulang balik musangking ni, alhamdulillah kita nak ucapkan terima kasih kepada salah seorang ya ustaz ya, daripada peminat Quran Time. Ada ya peminat My Quran Time yang menghantar pada rumah ustaz ya, musangking, dan bercakap tentang musangking ini, dia sebenarnya bercakap rezeki Allah. Boleh je orang Allah bagi kita rezeki, ada zat ke apa sebagainya, tapi bila makan sahaja rasa macam lipas. Boleh tak Allah buat begitu ustaz? Boleh ya, tetapi Allah buat yang rasa paling sedap ya, bila ambil tu warna kuning tersebut, dan Allah letakkan je pula di dalam tempat yang berduri agar tidaklah mudah untuk ditebuk tupai ke apa ke, dan akhirnya sampai ke rumah ustaz ya, ke rumah saya, dan ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak kita mungkin makan tengah hari, makan malam, nanti makan nasi memang ada zat galian tapi rasa macam hempedu ustaz. Boleh, Allah boleh buat begitu. Jadi bila kita fikir-fikir balik, Allah keluarkan rezeki yang amat indah ini, kalau Allah dah bagi macam-macam yang terbaik, mengapa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun? Jangan kamu buat seteru ataupun menyekutukan Allah SWT. Allah dah buat yang terbaik.
ya. Allah dah buat terbaik untuk saya, dah buat terbaik kepada seluruh manusia. Manusia yang tak berhati perut, yang tak menghargai sahaja yang bila orang bagi hadiah, ustaz ya, contohlah ya, bila peminat ataupun yang menyertai My Quran Time, siapa ustaz yang bagi? Datuk Rozana ya, Datuk Rozana, Hajah Rozana memberikan, kemudian kita ambil musangking tu, kita kata nah letak dalam tong sampah kan, itu tanda bahawa saya ni memang jenis yang tak bersyukur betul-betul. Dan lebih daripada itu, ini Allah memberikan kita dua perkara tadi, bumi dan langit yang amat selesa dan juga rezeki yang amat indah. Sebenarnya mesej pentingnya apa fungsinya? Itu perkataan ja'ala itu. Fikir-fikir balik, Allah dah buat yang terbaik ini. Allah nak suruh saya beribadahlah kepada pencipta yang menjadikan semua perkara ini. Dan lebih daripada itu, kalau katakan orang yang buat begini, insya-Allah orang ini digelar berilmu ya, tetapi kalau orang tak berilmu ustaz ya, dia mungkin akan merasakan alah itu dah rezeki saya, nak buat macam mana kan. Dia rasakan bahawa tidak ada fungsi di sebalik nasi yang sedap, musangking yang indah itu kan, ataupun pemandangan yang indah yang selesa ini. Dia rasa bahawa ini memang untuk saya tak perlu rasa terhutang budi, rasa bersalah kalau tidak bersyukur kepada pencipta perkara-perkara ini. Jadi kalau tidak, apakah seterusnya? Mari kita teruskan dengan ayat 23 hingga 24. Baik, kita sedar tak sedar ustaz dah bahagian terakhir. Bahasa berlalu begitu pantas, ayat 23 dan 24. Tadi dua ayat sebelumnya cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mesti beribadat kepada Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat ini juga ayat sangat penting ustaz, untuk menetapkan akidah kita. Ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di mana ustaz? Ini di Madinah. Di Madinah. Ini selepas 13 tahun. Ya. Di Madinah, yang mana kita tahu Nabi ditentang juga tentang ayat wa in kuntum fi raibin. Orang golongan-golongan yang Allah Taala cabar mereka. Allah Taala beri cabaran kepada mereka untuk kita menetapkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-23 24 ini ya, menyambung. Kalau tadi Allah bawakan tentang alam ya, suruh tengok balik kehebatan kebesaran Allah menciptakan dan menjadikan ja'ala ya. Jadi kita dah belajar perkataan ja'ala itu menjadikan, ada fungsi. Ada fungsi. Sebenarnya Allah jadikan selesa ini, bumi dan juga binaan ataupun langit itu dengan ada keluar air dan menjadi buah-buahan, makanan untuk kita, untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Ada fungsi. Fungsinya apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Jangan kita ada seteru ataupun yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila dah bawa kepada perkara ini, bila perkara ini tidak cukup ya ustaz ya, bila tak cukup lagi, kalau katakanlah tengok perkara ini pun rasa tak jelas lagi fungsi, maka Allah bawakan wahyu untuk mendidik kita.
ya, mendidik kita. Dan bila bercakap tentang ayat 23 ini dah mula Allah mencabar. Allah mencabar ya. Pasal apa? Ini dakwah Nabi dah 13 tahun. Dan bagi orang Yahudi di Madinah itu, mereka ini sudah ada Taurat, sudah ada dah wahyu sebelum ini, tetapi mereka masih melawan. Masih nak lawan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan apa? Jika kamu meragui yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, dia kata ini tipulah apa sebagainya. Okey. Buatlah satu surah yang sama dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar, ya. Perkataan yang digunakan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Boleh sahaja perkataan di sini min dunillah ini menggunakan perkataan syuhada'akum ghairillah, selain Allah. Tetapi bila Allah menggunakan min dunillah, dun ini dia ada kaitan juga dengan perkataan dana, ada kaitan dengan dunia, sesuatu yang rendah. Jadi bila selain daripada Allah, min dunillah, yang selain daripada Allah itu, dun itu sendiri dah ada maksud sesuatu yang rendah. Cuba panggillah kamu punya berhala, kamu punya geng, kamu punya kawan, profesor ke apa ke, tolong bawa dan buat satu surah. Sebenarnya ada juga di US itu satu universiti Ustaz ya. Dia dalam projek pendidikan Islam lah ya. Dia cuba untuk buat satu surah. Ya, kalau tak silap saya namanya surah Al-Muslimun lebih kurang begitu ya. Tetapi sebenarnya orang yang tak bijak akan tengok, wah ini kalau masa zaman Rasulullah tu Musallamah Al-Kadzib ya. Dia buat satu surah namanya surah apa Ustaz? Surah Al-Fil dengan satu lagi surah Ad-Dafadi'. Okey, surah katak. Okey. Jadi orang dengar pun lawak dia gelak terbahak-bahak saja. Ya, walaupun dia adalah pakar pada bahagian syair. Ya. Jadi nak ceritanya ayat 23 ini adalah satu cabaran kepada orang-orang yang sudah diberikan peringatan wahyu dan wahyu dan wahyu, tapi masih lagi kata saya tidak mahu kembali pada Allah. Saya nak buat style saya nak degil macam saya punya style. Sebenarnya okey, kalau kamu hebat sangat dan ragu kepada Al-Quran ini sebagai kebenaran, tolong datangkan satu surah. Ya. Bukan satu Quran Bukan satu Quran. Satu surah aja dulu. Satu surah. Ya. Dan kata Allah dalam ayat 24, fa illam taf'alu. Sebelum ini lam, bila guna kata lam, sebelum ini tak ada siapa yang berjaya. Walan taf'alu. Okey. Akan datang tak ada siapa yang boleh berjaya. Allah dah apa encrypt dah kat situ. Maksudnya Al-Quran ini tuan-tuan, tidak ada siapa yang berani untuk mencabarnya. Dan Allah cakap, kalau tadi Allah cakap bertakwa pada ayat nombor 2 surah Al-Baqarah sebelum ini Ustaz ya. Allah suruh kita bertakwa pada ayat 21. Kalau rasanya macam tak makan saman juga, Allah cakap apa? Fattaqun nar. Maka takutlah kamu pada api neraka. Yang terakhir. Ini terakhir ni, kan? Kalau kamu tak nak takut pada Allah, takutlah pada neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Bila manusia dan batu ini nak cerita, nak beri clue, sebenarnya kamu ni macam batu. Kan? Macam batu. Dan nanti kita tengok pada halaman 11 nanti ya, tuan-tuan akan tengok bahawa sebenarnya memang perangai orang Yahudi itu, dan bila cakap orang Yahudi bukan kita sekadar nak kutuk orang Yahudi. Kita sebenarnya nak beritahu pada diri sendiri, jangan jadi macam Yahudi yang hatinya batu, yang selalu buat bising ya. Ketika Nabi bercakap, baca ayat Al-Quran, dia buat bising kan. Jangan jadi begitu. Uiddat lil kafirin, disiapkan kepada orang-orang yang kufur, yang ada biji benih kebenaran tetapi dia tutup. Ya, dia tutup kerana apa? Kerana ego, kerana sombong, bila ditegur tak nak makan saman. Moga-moga Allah jauhkan daripada kita. Dan inilah halaman keempat, 3 pelajaran yang kita ingin ambil daripada halaman ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, jangan tinggalkan interaksi kita bersama Al-Quran, kerana ia ya, apabila kita berinteraksi dengan Quran, dia akan menghidupkan hati yang mati, hati yang degil akan hidup. Jangan bimbang, tetapi pastikan jangan tinggalkan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, tunaikan ibadah kepada Allah untuk melahirkan takwa. Takwa yang akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Syaratnya ibadah yang betul-betul menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, lindungi diri dan keluarga dari neraka dengan takwa. Inilah faedah ataupun pelajaran yang kita boleh ambil. Kalau kita sayang pada keluarga, tuan-tuan saya yakin di rumah sayang pada keluarga, yang mendengar sekarang sayang sangat pada keluarga. Cara nak sayang keluarga kita adalah dengan kita membina takwa, dan takwa itu kita dapat apabila kita membaca,
memahami dan beramal dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat munafik, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat munafik, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat riya, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah lidah kami daripada dusta, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami hati yang bersih, ya Allah. Hati yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang ikhlas kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sensitif dengan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang jinak dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hati kami hati yang sentiasa menerima kebenaran, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ciri-ciri sifat munafik, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah diri kami ini daripada hati yang tidak mendengar akan peringatan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati-hati kami daripada kelalaian, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang lembut, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa jatuh hati dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami golongan yang sentiasa jatuh hati dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hati iman kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam kegelapan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami di dalam kegelapan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau putuskan hubungan Kamu dengan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan akal kami mendahului wahyu-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah akal dan hati kami yang sentiasa dipandu dengan iman, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Kau berkatilah akan pertemuan ini, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan yang dirahmati, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah setiap kali kami bertemu dalam My Quran Time ini, kami dapat menambahkan ilmu kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap kali kami dapat menambah ilmu kami dapat mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Kami dapat mendekatkan diri kepada kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, jika Kamu tidak ampunkan kami dan rahmati kami, ya Allah, pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di hari akhirat, ya Allah. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga Allah kabulkan kita. Amin. Tidak menjadi bahan bakaran pada api neraka yang dinyatakan pada ayat 24 sebentar tadi. Caranya macam mana ialah jangan cabar Allah, ya. Dan macam mana kita tak nak cabar Allah, kita jadilah seorang hamba yang sentiasa bertakwa. Dan takwa itu hanya akan dapat dibina bila kita makin lagi la raiba fi, tidak ragu kepada Alkitab yang kita baca pada hari ini, Ustaz, ya. Kita baca terjemahan, kemudian kita tengok sikit-sikit bahasa Arabnya, kemudian kita upgrade, tengok tadabbur. Oh, rupanya ada perkataan ja'ala bukan sekadar menjadikan, tapi kena fikir apa fungsi Allah bagi kita makan tengah hari, Allah bagi kita kuih, makanan yang ada di rumah itu yang datang daripada pelbagai hasil daripada langit, ya, dia terkait di atas tu, ya.
Jadi insya-Allah kita akan menyambung dan dalam peluang kita ini Ustaz ya, peluang yang kita ada ini sebenarnya kita ingin menjadi umat yang menghargai Al-Quran, kita ingin sebarkan Al-Quran ini. Kita ada kempen yang dinamakan sebagai Wakaf untuk Ummah. Ya, saya menyeru pada tuan-tuan untuk kita bergabung bersama, di mana sumbangan tuan-tuan ini kita akan manfaatkan untuk membawakan mushaf, tetapi juga kita membawakan program agar Quran ini bertaut di hati setiap insan, mendapat hidayah daripada Allah sehingga kan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan dalam masa yang sama kita ada sahabah Al-Quran. Ya, bukan sekadar kita sahaja, tetapi tuan-tuan yang bersama Al-Quran ini kita nak bersahabat. Ya, mana mungkin ya 5,500 orang online ya di Facebook, di TV, semua ini kerana Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh bergabung di grup social media di Facebook Sahabah Al-Quran, di mana ada aktiviti-aktiviti yang kita akan kemas kini, dan salah satunya perkongsian apa dapatan tuan-tuan daripada sesi My Quran Time pada setiap hari. Dan kita akan terus bersama pada hari esok, tapi besok kita bukannya halaman baru Ustaz. Ya. Kita akan mengulang kaji. Mengulang kaji, kita akan jemput tetamu juga. Kita dalami lagi halaman 1 hingga halaman 4. Mana tahu tuan-tuan ada soalan tambahan ke apa sebagainya, boleh tinggalkan nanti dekat Facebook saya ke Facebook Ustaz Tirmizi, dan kita akan menjawab ya persoalan tadabbur, persoalan tajwid ya pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Ya. Jadi kalau mungkin nanti Ustaz nak belanja sikit taranum ke kan, itu hari Jumaat, Sabtu kita ada banyak masa. Nak pastikan 4 halaman ini kita betul-betul mantap sebelum kita bergerak lagi 5 halaman pada setiap minggu insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang.